Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca pada hari ini dari surah Al-An'am ayat yang ke-19. InsyaAllah surah yang ke-6 ayat yang 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam kita rafakkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-19 ni dari surah yang ke-6, surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, dan pentingnya kita ambil cerita dari Allah ni. Kita ni akhir zaman ni, hubungan manusia dengan Allah ni banyak yang rasa okey, dia masih lagi berhubungan dengan Allah, dia masih lagi jadi orang beriman. Tapi kadang-kadang dia lupa kepada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Dia lupa kepada perkara-perkara yang membatalkan syahadah dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan persaksian yang dia sebut yang paling besar sekali ialah
Allah menerima syahadah dia. Itu yang penting. Kalau dia ngucap sekalipun, tiba-tiba syahadah dia Allah tak terima. Sebab apa Allah Ta'ala tak terima? Banyak sebab lah. Yang kita sebut perkara-perkara yang membatalkan syahadah tu, bukan kita sengaja nak batalkan syahadah, tapi berdasarkan nas-nas dari agama, nas-nas dari Quran dan hadis. Ada perkara yang walaupun orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi syahadah itu tidak memberi manfaat kepada dia. Kerana boleh jadi at the first place, waktu dia mula-mula syahadah tu, syahadah tak terpakai, ataupun di tengah-tengah dia syahadah, dia ni terbatal syahadahnya. Golongan hak pertama, hak mengucap tak terima ni, kita panggil golongan munafik. Ada tak zaman Nabi? Ada. Apa kesudahan dia? Dia ni walaupun mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dia mati, dia hidup dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, tapi bila dia mati, dia bersama dengan orang-orang yang kafir. Kedudukan dia pasal apa? Dalam hati dia tidak beriman, mulut dia saja cakap. Itu orang pertama. Orang kedua, ada juga betul dah dia beriman la ilaha illallah, tapi di tengah-tengah jalan hidup dia tu terbatal syahadah dia. Boleh jadi dia pergi sembah sesuatu yang lain, akhirnya jadilah murtad. Ataupun dia mengucap, dalam masa dia mengucap tu dia mempersekutukan Allah dengan yang lain, batal juga syahadah dia kerana dia syirik. Jadi kita ni paling utama sekali ialah dalam kita mengucap la ilaha illallah, syahadah itu biarlah Allah Ta'ala terima, valid. Dan kita kena jagalah, kerana dalam sebahagian daripada zikir tak sekadar la ilaha illallah saja, kita kena kepilkan wahdahu la syarikalah, satu-satunya dia dan tidak ada sekutu baginya. Yang tu yang kita nak suruh faham sungguh-sungguh. Ramailah orang hari ni pelik-pelik. Ada orang tu bila tanya tak nak bagi aksiden, buka cover motor tu, ambil paku goreh dekat motor tu 2408. 2408 dia suruh tulis dekat motor, pasal balik cover set tu, insya-Allah dia kata tak aksiden motor. Amalan ni amalan gapo lagu ni? Siapa hak ajar lagu ni? Pelik dah. Karuk-maruk ni. Tapi hak masalah hak mengajar tu pakai jubah, pakai serban, pakai tasbih. Orang panggil ustaz, orang panggil tok guru, orang panggil ulama. Mengajar nak suruh tak suruh aksiden motor. Buka cover set, ambil paku, goreh di body motor tu, atas dia tu, biar bekas sikit. 2408. Kok mana berat zaman kita lah ni kalau tak jaga fitnah. Kita kan dah setuju dah. Kalau kita selisih pendapat, tepat kita kembali nak rujuk semula, nak tentu betul ke salah, tepat kita kembali ialah Al-Quran dan Sunnah. Kita bukan tak kata nak tolak ulama, tak. Tapi ulama ni dia berselisih. Kembali hak paling utama sekali Al-Quran dan Sunnah. Sebab Quran kata lagu tu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kita pakai ulama, cuma bila ulama selisih, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ni tak, bila ulama selisih, kita rayak pendapat kita, dia rayak pendapat dia. Dia kata kita ni tak ada tok guru, tak ngaji. Macam dia seorang hak ngaji ada tok guru. Bila kita banding dengan Quran dan Sunnah, Allahu Akbar, hak dia buat tu tak sama langsung dengan ajaran Quran dan Sunnah. Mari kok mana? Mari kau lama, kau sehari kau pelik, kau sehari kau pelik. Berat.
Jadi saya pesan kepada kita semua, hak dengar ataupun hak tahu, jadilah orang yang menyambung dakwah Rasul. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada kebenaran. Kalau setakat orang gelar kerana kita ni nak pertahan sunnah Nabi ni, orang gelar macam-macam, benda tu biasalah. Nabi dulu pun kena urat juga. Dalam satu kuliah kita baru ni, cabaran dakwah Nabi ni, antara hak benda Nabi kena buat ialah caci maki. Hak sakit fizikal tu memang barang tertudah. Ada juga kena pijak kepala, kena cekek, kena buat sapuh atas kepala, kena racun. Tu Nabi kena katuk di medan perang, wajah Nabi berdarah, tu fizikal. Hak caci maki ni, kena tuduh ahli sihir lah, gila, pemecah belah masyarakat, pereka Quran, reka-reka sendiri je, macam-macam. Jadi kalau setakat kena caci maki tu, kena lah, orang Kelantan panggil tahan. Nombor satu sekali, bila ada selisih pendapat, kena ajar diri kita ni kembali kepada Quran dan juga sunnah. Quran dan juga sunnah. Belum kita berdebat tu tidaklah kita suka sangat, tapi belum kita bincang satu-satu masalah, kita letak dulu satu titik persetujuan. Ambo demo, kita dua ni nak bincang satu masalah. Kalau kita dua tak setuju, kita nak rujuk mana supaya nak tahu betul mana salah mana. Kita kena setuju kepada dia, kita kena mari ayat Quran, kita kena mari hadis Nabi. Dah dia kata nak kembali kepada Quran dan hadis kan. Allah Taala kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau muslisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul tu bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Itulah dia. Tapi masalah dia pula, bila dah setuju situ, tiba-tiba waktu bahas sungguh-sungguh, kita bawa dalil ayat Quran dengan hadis, demo pun kata Wahabi. Tu masalah dia. Tapi dah sampai situ tak boleh kata apa dah lah. Kita kena minta lah petunjuk daripada Allah. Minta petunjuk daripada Allah, biar Allah pandu kita. Apabila kita kata mana dalil tak ada Nabi buat pun, dia kata tak salah. Apa salahnya kita nak buat hak Nabi tak buat pun? Tadi kan setuju dah. Kalau kita selisih pendapat, kita kena rujuk Quran dengan hadis. Kita mari dalil Quran dengan hadis, dia mau panggil Wahabi. Kita tanya demo dalil gapo, dia mau kata benda hak Nabi tak buat pun boleh tentu kita tak boleh buat. Kalau kita kata demo menipu, dia mau kata apa dah, ikut kawal lah royak, demo nak percaya, tak percaya biar. Mana boleh lagu tu sifat agama. Bahaya ni, bahaya. Jadi kita pakat setuju belaka. Ada selisih pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab kita nak syahadah kita ni Allah seksa terima. Nanti kemudian hari kita kembali kepada Allah, syahadah kita tu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita nak baca bab ni lah. Hari ni kita nak baca bab Allah terima kedak kita. Hatu nombor satu. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ayyu syai'in akbaru syahadah?" Apakah sesuatu yang paling besar persaksian dia? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah siapa paling besar persaksian dia? Qulillah. Allah Ta'ala suruh Nabi kata pula, suruh tanya dan suruh Nabi jawab. Kata, saksi paling besar sekali Allah. Allah, qulillah. Dialah saksi kita paling besar. Mana kalau demo nak kata apa pun ikut demo lah. Yang penting Allah kata.
Ni Nabi SAW waktu pergi ke Taif tu, balik dalam keadaan berdarah beleceh, kena baling batu. Biarlah kaum kata nak gata gapo pun, yang penting Allah Ta'ala terima aku. Biar orang belu pekong batu ko, tak apa ya Allah, yang penting asamu je, jangan marah kat aku. Tak, dia baca sirah Nabi balik daripada Taif tu, doa, ya Allah, ngadu merintih. Siapa malaikat mari nak akak gunung tipu atas penduduk Taif dengan penduduk Mekah. Jadi nak ayatnya yang paling utama sekali, apa pandangan Allah terhadap kita. Pandangan manusia ni alah, suka boleh, tapi dari sudut akhirat esok tak penting. Tak penting. Orang tu berkata kita betul sekalipun, sampai akhirat dia Allah Ta'ala kata tak betul. Hak siapa Allah Ta'ala terpakai? Allah Ta'ala. Seluruh dunia kata dia betul, sampai depan Allah Ta'ala kata tak betul. Siapa? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Siapa dia yang paling besar persaksian dia? Qulillah. Allah Ta'ala kata pada Nabi, jawablah Allah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Dialah saksi antaraku dan juga kamu. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakanlah Allah lah saksi antara aku dan juga kamu. Maknanya Nabi ni diperintah kata kepada siapa ni? Kepada orang musyrik. Kepada orang musyrik. Kita dua ni mana betul? Mu sembah patung, aku sembah Tuhan, sembah Allah. Mu buat gitu, aku buat lagu ni. Siapa betul? Hak boleh kata betul tu Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran tu datang daripada Tuhan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, li'unzirakum bihi wa man balagh, supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu. Jadi Quran turun ni supaya aku beri peringatan kepada kamu dengan Quran ni. Kaumku, ni Quran ni. Apa Quran kata ni dengar. Seolah gitulah. Wa man balagh, dan juga kepada siapa yang telah sampai kepadanya seruan Quran. Jadi setiap orang yang sampai kepadanya seruan Quran, maka dia telah kena wajib dia dengar peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi macam mana nak sampai kat kita ni? Macam mana nak sampai kepada kita? Melalui para ulama, para alim ulama. Sebab tu tugas ulama ni, dia ni pewaris Nabi. Ulama ni pewaris Nabi. Betul lah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi kena faham molek. Bila kata ulama pewaris Nabi, maka menjadi kewajipan ulama membawa apa yang Nabi bawa, mengajar apa yang Nabi ajar, menyampaikan kepada umat apa yang Nabi nak sampaikan. Itu nama dia pewaris. Kalau kita mari bawa hak kita sendiri dalam kepala kita sendiri, reka amalan tu, reka amalan ni, bui ijazah tu, bui ijazah ni, mudah tahu ijazah amalan. Seolah-olah dia ada ijazah amalan tu betul. Ni ambo ajar buat gini, ambo ijazah dia mau buat lah. Seolah-olah amalan tu nampak betul. Padahal ijazah hak dia rayak tu, ijazah tok guru beri ke anak murid je. Dari sudut betul ke tidak betul, tidak nilai ijazah tu. Betul tak betul,
kena kembali kepada hak kita setuju di awal tadi, Quran dan hadis. Quran dan hadis. Ada ke dok hak Nabi ajar lagu tu? Barang lagu tu ada dok Nabi ajar. Beli uta, ambil besi, toreh di uta 2468. Ada ke lagu tu? Tak ada. Pahamalan mana mari ni buka cover set motor, ambil paku, toreh motor 2468. Amalan gapo lagu ni? Oi, bahaya. Ni bahaya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang takut sungguh kepada Dajjal. Betul tak? Takut tak kepada Dajjal? Takut. Tapi ada benda Nabi kita lebih takut daripada Dajjal. Ada benda Nabi paling, bukan Nabi takut untuk diri dia, Nabi takut untuk umat dia. Gapo benda hak Nabi lebih takut pada umat dia daripada Dajjal? Sebab Dajjal ni orang nampak mata dia, kafir, atas dahi dia, tanda dia. Dia ajak sembah dia. Dajjal ni orang nampak. Hak Nabi, hak paling bimbang, hak syirik, hak tak nampak. Dia panggil asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Nabi lebih takut daripada Dajjal pada umat dia. Pasal apa? Orang tak perasan, tak tahu. Bila dia mau tulis buat lagu tu, buka mutu, real case ni, saya buka cerita contoh ni tuan-tuan. Ada ustaz ajar lagu ni. Buka cover set motor, nak selamat, ambil paku, toreh di body motor 2468. Lepas tutup soalan dia. Ni dia minta dengan siapa? Keselamatan tu dia minta dengan siapa? Dia kata minta dengan Allah. Apa kaitan Allah dengan 2468? Apa kaitan? 2468 Allah Ta'ala suruh tulis? Tak. Nabi suruh tulis? Tak. Ayat Quran? Tak. Hadis Nabi? Tak. Paham mana 2468? Ni hak kita panggil benda-benda yang nak bawa kepada syirik yang tersembunyi, iaitu bergantung dengan sesuatu selain dari Allah. Tak tahulah nama gapo hak dia asal usul mananya, tapi bila tidak kembali kepada Allah, yang tu kita bimbang lalu. Kena hati-hati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak panggil ulama, kena betul-betul cari orang yang mewarisi hak Nabi, baru jadi ulama. Ni ni ulama kita hak dia ajar tu tak ada daripada Nabi. Malah dia ni berasa kita duk perhati, duk ajar amalan banyak amalan karut-marut hak mari daripada mulut dia. Tak ada sandaran daripada hadis Nabi. Pas kata ulama pewaris Nabi kok mana? Bahaya, ni bahaya. Kita ni kena kemah molek bab masalah ni. Sebab bimbang ke apa? Kalau setakat amalan yang tidak melibatkan akidah. Setakat dia mau nak beramal, ni baca zikir ni 10 kali, baca zikir ni 100 kali. Ataupun hak ni baca surah 3 ku, hak ni baca surah gapo lagi buat amalan. Bolehlah buat amalan kurang ada ayat Quran lagi. Walaupun kita boleh petika dari sudut bilangnya dia, Nabi tak sebut. Kaifiat dia, Nabi tak ajar. Tapi kurang-kurangnya bagi Quran lagi. Ni bagi 2468 mai ikut mana? Berat ni. Kalau tak khabar lagi gak berat benar. Ni kita tak tuju kau bagi kita bukan marah kepada individu. Tak. Tapi nak ayatnya amalan tu kalau salah berat. Berat. Ni tak mari lagi zaman Dajjal ni. Zaman Dajjal kat Allahu Akbar. Tapi tak mari Dajjal pun syirik kecil tu boleh berlaku dah. Tu masalah dah. Paling Nabi takut.
Oh, takut Dajjal, takut Dajjal. Hak ajar ilmu menyebabkan manusia bergantung kepada selain Allah ni, dia ajar kita bimbang boleh sampai kepada syirik kecil, syirik tersembunyi. Kita kata dia kata ustaz ni sikit-sikit syirik. Memang tu hak Nabi kata tersembunyi tu. Pasal orang tak nampak. Kalau benda sukun sembah depan patung tu orang nampak belakang. Hak Nabi bimbang ni syirik hak tak nampak. Nama dia syirik tersembunyi. Orang panggil syirik kecil apa orang panggil, syirik khafi apa orang panggil. Kira mau tak nampak tu lah hak Nabi takut tu. Ni bila kita royak, sikit-sikit syirik. Memanglah. Sebab hak temu tak nampak, tersembunyi. Kena faham molek. Nabi sendiri kata asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa nama dia tersembunyi? Sebab zahir pandangan manusia benda tu tidak syirik. Tak ada gapo pun salah ustaz. Ustaz lah royak syirik, orang lain royak tak apa. Tu dia. Memang tersembunyilah. Kalau benda jelas-jelas nampak, orang tak panggil syirik tersembunyi, orang panggil syirik nyata pula, syirik jali. Ni hak Nabi bimbang syirik khafi, tersembunyi. Siapa hak nampak? Orang-orang yang kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Orang ni hak nampak. Orang hak tak guna Quran dengan sunnah untuk tengok, dia punya filter kacamata dia ni, dia tidak melihat dengan pandangan Quran dan sunnah, dia tak akan nampak syirik kecil ni. Dia akan nampak apa salahnya. Boleh kita tak sembah orang selain daripada Allah. Dia nak tunggu syirik ni, syirik hak nyata. Sedangkan sebelum sampai hak nyata tu, ada dulu hak tersembunyi ni. Hak ni hak paling Nabi takut. Berdasarkan hadis, hak Nabi paling takut bukanlah Dajjal. Nabi paling takut, Nabi kata hak paling aku takut ialah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Hak ni kena beringat. Besar tanggungjawab ni. Para ulama, para mufti, jabatan agama, besar tanggungjawab nak selamatkan manusia daripada syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Kadang-kadang ada satu lagi, syirik tu tersembunyi dari sudut istilah. Maknanya tersembunyi dari sudut subjek. Ulama nampak syirik tahu belaka, cuma oleh kerana dia ni tak ngaji, syirik jali pun dia tak kata syirik. Syirik nyata pun dia tak kata lagi syirik. Hak tersembunyi apatah lagi. Seperti doa kepada selain Allah. Nyata minta dengan selain Allah. Ya Husain, tolong kami ya Husain. Tu lafaz tu nyata minta dengan selain Allah. Tapi dia tak nampak lagi. Dia panggil dia bukan minta dengan Husain, dia minta dengan Husain tu supaya minta dengan Allah. Husain tu perantara. Pahyamu sebut Husain tu buat apa? Kalau betul ya Allah, dengan kasih sayangmu terhadap Husain, bantulah kami. Gitu nampak sikit tawasul. Ni dok ya Husain. Bila ada kesalahan, panggil nama Bulya bin Mulkan. Hei Bulya bin Mulkan, tolong kami. Tu bukan tawasul dah tu. Tu minta dengan selain Allah. Syirik nyata dah tu. Tapi oleh kerana hak jorayak tu pakai serban, pakai jubah, dan mau tak kata syirik lah. Beza syirik kecil, syirik nyata. Allahu Akbar. Nabi paling takut. Sebab tu kita ni kepada para alim ulama sekalian, kena ajar masyarakat seperti mana hak Nabi ajar. Demikianlah kata di siapa? Demikianlah kata di Ar-Rabi' bin Anas.
dalam tafsir berkaitan dengan ayat ini, wa man balagh wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, diwahyukan kepadaku Al-Quran supaya aku memberi peringatan atau amaran dengannya, dan juga kepada sesiapa yang sampai kepadanya Quran. Wa man balagh, sampai itu siapa yang tolong sampai? Pewaris Nabi. Maknanya menjadi kewajipan pewaris Nabi, iaitu para ulama ataupun siapa-siapa yang ikut sunnah Nabi, untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Maknanya Nabi dia royak kepada sahabat apa yang Allah wahyukan kepada dia. Sahabat jumpa tabi'in, maka sahabat kena royak kepada tabi'in apa hak Nabi royak kepada sahabat. Lepas generasi itu, mari generasi tabi'in jumpa dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in kena royak kepada generasi selepasnya apa hak Nabi royak kepada sahabat. Mari zaman hari ni pun sama juga, setelah 1400 tahun, ulama pada hari ni pun kena royak kepada masyarakat apa hak Nabi royak kepada sahabat. Itulah perkataan, kefahaman kita terhadap perkataan Ar-Rabi' bin Anas. Dia kata menjadi satu kewajipan siapa yang ikut Nabi, siapa ikut Rasul, makna beriman dengan dia, menyampaikan kepada masyarakat apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat, dan memberi peringatan kepada masyarakat apa yang Nabi bagi peringatan kepada masyarakat, kepada sahabat dia. Okey. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sungguh-sungguh kamu ni mengakui bahawa ada beberapa Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Nah, ada tak? Adakah kamu sungguh kata ada Tuhan lain selain daripada Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ashhad, katakanlah aku tidak mempersaksikan begitu, aku tak mengaku. Qul, katakanlah, innama huwa ilahun wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Wa innani bari'un mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Mana kalau kamu buat gitu, perbuatan syirik, aku berlepas diri. Makna aku tak sabit berlepas diri ni, aku tak nak menyabitkan diri, melibatkan diri dengan apa yang kamu buat. Aku berlepas diri. Membuat macam tu, aku tak nak terlibat. Pasal apa? Aku nak beriman kepada Allah yang satu. Itu yang kita marah pelik-pelik amalan-amalan syirik kecil, syirik besar, syirik tersembunyi, syirik nyata ni. Bukan nak marah sebab nak balas. Kena faham tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ni kalau kita tegur sikit, ni nak balas. Ustaz ni tak ada kerja, nak balas je kerjaan dia. Bukan nak balas tuan-tuan. Kena tahu apa maksud yang perkataan, subjek gapo kita sedang bincang. Ni dipanggil babun nasihah, bab nasihat, bab memberi peringatan. Memang memberi nasihat dan peringatan ni menyakitkan. Tambah-tambah bila kena kat kita, nasihat tu kena atas batai hidung kita. Nak suruh tinggal apa hak kita selama ni buat, memang sakit lah. Kita kalau tegur benda orang tak buat, tak apa. Jangan buat gini. Orang lain tak ada buat, tak apa. Tapi bila dah buat sesuatu, kita tegur. Nak tinggal tu, itulah dia perik sikit. Sebab tu jangan mula buat benda yang kita tak tahu. Esok-esok bila orang tegur, payah nak tinggal. Nah, cek dulu, selidik dulu sebelum buat sesuatu. Bila dah buat, orang tegur, menyakitkan, memerikkan. Perbuatan syirik ni, dia mau tak buat, sedap lah dia mau kata.
kita buat ni, nak tinggal lagu mana. Dia mula dah ada keterikatan, komitmen. Mulalah orang kata dia ni macam-macam dan seumpama dengannya. Jadi kita kata kita kena berlepas diri daripada kesyirikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-20, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi Nasrani lah, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan pengurnian Allah, maka mereka tidak beriman. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dia kenal tapi dia tak nak ikut. Ni orang rugi. Dia kenal tu, tahap kenal tu sama, malah dia lebih kenal sama seperti dia kenal anak dia sendiri. Bukan kenal batai tubuh je muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kenal Nabi dan dia tahu apa yang Nabi bagi tahu tu benar. Tapi kenapa mereka tak nak beriman kepada Nabi? Adalah sebab-sebab tertentu, degil, sombong, tak boleh terima hakikat, takut nak tinggal hak tok nenek moyang dulu buat. Dia kenal, dia tahu, tapi dia tak nak tinggal disebabkan faktor-faktor peribadi yang ada pada dia. Maka orang ni adalah orang yang merugikan diri sendiri, lalu mereka tak beriman dengan Nabi. Apa inti kepada kita umat hari ni? Benda yang sama boleh berlaku kepada kita. Di mana kita kenal benda ni hadis betul, hadis kata, betul Quran kata, tapi oleh kerana ada faktor yang lain, kita kata aku tak boleh tinggal benda yang aku buat ni. Pasal apa? Ini ustaz aku ajar. Aku dah lama dah buat. Tok nenek aku dulu buat lama dah. Siapa mu nak mari royak tak betul? Masalah dia lah ni, Quran dengan hadis ni jelas depan kita ni. Nak ambil kata saya ambil ni. Kalau hujah kamu tak saya ambil sebab ada ayat lain, ada hadis lain, tak apa. Ni dak hujah kamu, benda baik kita buat ni. Apa salahnya? Tok nenek kita buat lama jamai dah. Mari pok-pok ni kata tak boleh buat. Ni Quran dengan hadis ni. Takkah kita nak tolak lagu tu je? Nah, ini bahaya. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia kenal Nabi dengan batas tubuh, sifat dia. Mari Quran, dia tahu sebab apa yang ada dalam Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Dia tahu. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu bihi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, apabila datang kepada mereka kitab yang membenarkan dalam apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Bahkan sebelum tu mereka yang bagi tahu kepada orang kafir akan datang nabi gini, akan datang sekian-sekian orang bawa membenarkan, akan datang. Mereka yang bagi tahu kepada nabi, orang-orang kafir, akan kedatangan nabi terakhir, akan kedatangan kitab yang terakhir. Mereka yang bagi tahu. Falamma ja'ahum ma 'arafu, bila datang kepada mereka apa yang mereka kenal dah tu, kafaru bih, dia tolak pula, dia ingkar pula. Allah Ta'ala kata fala'natullahi 'alal kafirin. Ni laknat Allah ke atas orang kafir. Jenis tahu dah bila mari ada gini macam-macam alasan dia.
Tuan-tuan nampak tak bahayanya? Allah sedang uji kita. Macam mana kita dengan Allah betul-betul kita taat, betul-betul kita patuh, betul-betul kita beriman dan bertakwa. Kecek boleh, cakap mudah, aku beriman kepada Allah. Tapi bukti dia ialah apabila kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah dan perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Allah akan uji keimanan kita. Sama ada nak dengar hak Nabi, nak dengar hak Allah dan Rasul, ataupun nak ambil buah kilah ustaz demo. Kita panggil buah kilah, tahu buah kilah? Bahasa hari ni bahasa Kelantan banyak sikit. Sia kau Kelantan. Bila kita tegur dia kata, "Damo jangan, kamu tak faham bahasa Kelantan. Ni hamba Kelantan, hamba faham hak dia royak, hamba faham gapo hak hamba royak." Jadi selapa. Lapa Allah kesian anak Abi. Nanti kita pandai kita li. Pandai kita cari nasi. Ya. Jadi maknanya kita ni tahu apa hak Quran mari. Tapi mari pak kita tak boleh ni. Buah sepelek tok guru kita ada lagi. Buah sepelek tok guru kita. Buah sepelek, buah kilah ni dipanggil jurus tersembunyi. Ada je bila kita kata hadis macam ni, dia bagi alasan macam ni. Kita kata ayat Quran macam ni, dia pusing dia. Kilah ni, bahasa buah kilah ni, kalau dia panggil silap gak, ada jurus kunci dia tu, dia lipat kita. Kita surang kau ni, dia bui buah macam ni. Kita tu, tu panggil buah kilah. Buah kilah atau buah sepelek. Buah tu makna jurus lah. Kita marilah dalil macam mana sekali. Bawalah hadis Quran, bawalah ayat Quran, hadis sahih lagi. Ada je dia punya jurus nak menepis tu. Dan jurus tu bukan Quran, bukan hadis. Mari dari kepala dia, mari daripada mana-mana. Allah sedang uji kita. Kita ni nak dengar buah siapa? Jangan dengar buah hamba. Hamba ni orang je. Tolong baca Quran, tolong baca hadis. Hak sebenar-benarnya agama ni milik Allah dan milik Allah saja. Rasul pun hanya menyampaikan saja. Jangan jadi serupa perangai orang Yahudi atau Nasrani. Kenal Nabi, kenal setara mana? Kenal serupa dia kenal anak dia sendiri. Kenal sungguh. Anak kita ni kita kenal ni. Lubang dekat telinga, gigi lagu mananya. Dalam gelap pun kita kenal anak kita mari ni. Bunyi suara kita tahu dah anak kita. Ni Nabi, dia kenal serupa Nabi tu anak dia kenal sungguh. Tapi bila Nabi datang bawa kebenaran, dia tolak. Bahaya ni, bahaya. Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Kita ambil peringatanlah muslimin dan muslimat. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Dan siapakah yang lebih zalim? Lebih zalim, lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan perkara yang dusta terhadap Allah. Macam mana dia boleh berdusta terhadap Allah? Dia kata pada Allah apa yang Allah tak kata. Macam mana dia kata kepada Allah apa yang Allah Ta'ala tak kata? Mudah ya. Dia reka satu ayat, dia kata ni Allah Ta'ala akan beri pahala sekian. Ni betul. Allah Ta'ala redha. Kita nak buat cari redha Allah, buat sekian benda. Menipu hangit atas daratnya menipu. Pahala hak murayak tu siapa mari royak? Fadilat murayak ni. Fadilat hak murayak ni. Mari mana fadilat dia? Mu kata siapa buat sekian dapat pahala sekian. Pahala ni bagi Allah Ta'ala. Tiba-tiba murayak bagi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tak kata. Bukankah itu menipu atas nama Allah? Orang kafir dulu dia menipu lagu mana? Musyrik. Dia kata ni perantara antara kita dengan Allah. Patung ni.
Menipu hangit bahasa kita. Tahu menipu hangit? Menipu sungguh. Siapa hangit yang tipu? Yang goreng siapa tipu? Siapa hangit? Menipu ni kita panggil goreng ya. Oh dia ni goreng ya. Menipu tu. Dia goreng punya goreng. Siapa hangit dia punya tipu? Kita panggil menipu hangit. Bahasa Kelantan panggil. Ni dia punya goreng siapa hangit? Macam mana dia goreng? Dia tipu. Dia kata berhala ni perantara antara mereka dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tak sembah Allah, kita tak boleh sembah Allah direct. Kita ni siapa? Makhluk hak lemah kita ni, orang yang banyak dosa. Habis tu kita kena ambil perantara antara kita dengan Allah. Allah kata kau lagu tu. Soalan dia. Allah kau kata lagu tu. Allah tak suruh pun cari perantara dengan patung berhala. Lepas tu dia ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah jalan wasilah kepada Tuhan kamu. Wasilah-wasilah itulah perantaranya. Okey, kita terima ayat tu. Tapi patung tu je kau Allah Ta'ala sebut sebagai wasilah. Cok. Amalan merayak ni betul ke Tuhan suruh? Tuhan rayak pahala lagu tu lagu ni. Siapa baca zikir ni dia tak mati. Oh, baca zikir ni tak mati. Malaikat kalau dia nak mati tahun tu lupa baca zikir tu. Oh, cerita bab hidup mati pula. Hidup mati ni kerja Tuhan ya. Mu tahu mana? Kalau baca zikir ni tak mati. Siapa rayak kamu? Tuhan rayak? Tak. Sebab itu mu telah menipu atas nama Tuhan. Ni ayat dia ni. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang menipu atas nama Allah? Tak nampak lagi menipu atas nama Allah. Tak, dia tak nipu, ustaz, dia royak je. Kalau hamba royak hari ni, tiba-tiba, siapa buat baca zikir again ni, hamba nak bagi duit RM1. Lepas tu tiba-tiba, bukan hamba. Siapa nak royak lagu ni, tiba-tiba, kita nak kata siapa majlis agama akan beri duit RM1. Tuan-tuan pergi baca-baca, pergi tutup dengan majlis agama. Majlis agama kata hamba tak royak pun nak beri RM1. Siapa royak? Ada ustaz tu royak. Bahasa ustaz tu menipu. Marah tak? Marah lah. Menipu atas nama majlis agama. Betul tak? Ni kalau royak fadilat palsu, menipu lah. Menipu atas nama siapa? Menipu atas nama Allah. Rekod amalan palsu, royak fadilat palsu. Bagi fadilat, bagi pahala ni bagi Allah Ta'ala. Kalau dia mau rekod fadilat palsu, amalan tu dengan fadilat palsu, maka telah berdusta atas nama Allah. Beratlah. Allah Ta'ala kata wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah. Pas kalau dia mau kata perantara pula, perantara patung berhala, tok syekh, tok guru, tok lebah, mu tahu mana Allah Ta'ala nak ambil dia jadi ada pelantikan ke di sisi Allah? Dia ni wakil rasmi Allah Ta'ala di bumi. Mu nak doa, mu kena lalu dia. Ada tak pelantikan daripada Allah Ta'ala? Backing hari ni. Backing tu backing. Garang. Tak garang. Sayang kepada masyarakat. Kesian. Orang yang kata Tok Guru ni duduk dalam kubur dia antara perantara kita dengan Allah. Orang ni sekian kubur sekian-sekian adalah kubur keramat kita gitu. Allah dengar doa kita di kubur tu. Soalan dia, ada tak satu bukti yang nyata dari Allah bahawa Allah suka mungkin doa kubur tu? Ada tak satu pernyataan yang jelas mengatakan ini adalah perantara, wakil rasmi antara dia? Kalau Nabi ada Quran,
Jelas pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wahyu kepada Nabi. Jadi siapa yang kata benda pelik-pelik dalam agama ni sebenarnya dia telah berdusta atas nama Allah. Apa? Au kadzdzaba bi ayati. Atau yang kedua, dia mendustakan ayat Allah. Hak tadi reka benda berdusta atas nama Allah. Hak yang kedua ni, hak Allah Taala bagi sungguh, dia tak percaya pula. Au kadzdzaba bi ayati. Hak Allah tak kata, dia pergi kata. Hak Allah kata, dia tak percaya. Kita suruh buat amalan hak ikut Nabi, dia tak nak buat. Kita ajar hak Nabi buat sungguh, dia tak nak buat. Ni pelik ni, masyarakat ni pelik lagu tu. Allah sebenarnya sedang uji kita. Kalau kita betul beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan buat apa? Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin, betul. Tapi fa in tanaza'tum, kalau bergaduh, dia tak sebut dah pemimpin dalam tu. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Sebab memang pemimpin pun, para ulama pun boleh selisih pendapat. Kena kembali ke siapa? Farudduhu ilallahi war rasul. Dua tu yang Allah Ta'ala sebut. Kembali pada Allah dan Rasul. Jadi kita ni banyak khilaf. Hak Nabi suruh tak nak buat. Hak Nabi tak suruh, hak itulah dia nak buat. Hak Allah Ta'ala kata, dia tak percaya. Hak Allah Ta'ala tak kata, dia pergi takut tambah kata. Orang lagi ni dia jadi apa? Orang yang paling zalim. Allah Ta'ala kata, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Kesudahan dia apa? Innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang zalim macam ni dia tidak akan berjaya. Zalim terutamanya mereka yang mereka cipta satu sembahan yang mereka kata ini adalah perantara antara mereka dengan Allah. Ini bayang betul-betul atas darat telah berdusta atas nama Allah. Ni sampai akhirat apa jadi cerita? Allah Ta'ala kata, wa yawma nahsyuruhum jami'a. Maka pada hari kiamat kami himpunkan mereka semua. Thumma naqulu lilladzina asyraku. Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu tadi, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana dia? Mana hak mu kata dulu boleh berkuasa, mu kata perantara selain daripada Allah. Mana dia hak boleh tolong mu akhirat ni? Tak ada belakang. Patung tak ada. 2408 hak mu minta tak sibuk aksiden motor tu. Tubik pula cerita 2408 ni. Hak mu garis di motor tulis nombor 2408 tu. Mana dia hak nak selamat mu daripada motor tu? Mana dia? Hak nak selamat daripada aksiden, hak meminta sangat dengan dia. Tok guru hak meminta dulu atas dulu dalam kubur tu, mana dia? Boleh tolong sungguh ke tak mu hari ni? Akhirat besok mereka akan dipanggil. Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana dia orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu sifatkan menjadi sekutu Allah? Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu. Kemudian tidaklah ada akidah kufur mereka. Tidak ada akidah kufur mereka. Thumma lam takun fitnatuhum. Masa tu tak ada dah akidah yang kufur. Tak ada. Pasal apa? Akhirat dah ni tuan-tuan. Sampai akhirat memang tak ada dah akidah kufur. Lah ni je ada. Pasal apa? Lah ni muka tak nampak Tuhan, pakak nak ngaku jadi Tuhan lah belakangnya. Bila dah nampak Tuhan sebenar, ada lagi nak ngaku? Tak ada dah lah.
Nah, lah ni boleh lah royak begitu, royak begini. Reka amalan tu, reka amalan ni, royak fadilat tu, royak fadilat ni, sembah Tuhan tu, sembah Tuhan ni. Sedaplah buat atas dunia. Sampai akhirat lagu mana? Dia tengok Tuhan Allah Ta'ala depan kak. Ketar gigap kepala lutut, tak boleh nak buat apa dah lah. Pada saat itu, thumma lam takun fitnatuhum. Tidaklah ada akidah kufur mereka masa tu. Tak ada dah. Illa an qalu, mereka kecuali mereka berkata, wallahi, demi Allah. Oh, sopa? Rabbina ma kunna musyrikin. Kami tak pernah mempersekutukan Allah. Oh, akhirat dia main ngadak Tuhan kak. Dia kata, demi Allah, kami tak pernah buat syirik atas muka bumi. Allah Ta'ala kata, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka berdusta pada hari tersebut atas diri mereka sendiri. Menipu sampai akhirat depan Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku tak pernah buat syirik. Tuhan kata, unzur, tengoklah, kaifa kadzabu ala anfusihim. Reti pula dia takut ke Tuhan hari akhirat. Siapa dia mengaku, dak, kami tak pernah buat syirik. Atas akhirat mengaku gitu depan Tuhan. Atas dunia ni buat lagu mana? Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan bagaimana hilang lenyapnya dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Hak patung-patung berhala dulu, sampai depan Allah Ta'ala, dak, kami tidak syirikkan Allah. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, menipu buat apa ni? Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hilang lenyaplah mana hak mereka sebelum ni, hak duk petah. Mereka akak sebagai sekutu bagi Allah. Yang mereka kata hak Allah Ta'ala kata, demo tak nak dengar. Hak demo mari pula kata Allah Ta'ala. Fadilat mana hak demo kata. Gilah tanya tok guru demo akhirat sesok. Siapa akhirat sesok? Tok guru, mana hak fadilat tok guru janji dulu? Tok guru kata baca sekian-sekian selamat daripada azab neraka. Boleh ke? Baca sekian-sekian hak tok guru ajar, hak tidak Quran dengan hadis. Nah, kalau tok guru tak ajar Quran dengan hadis tak apa. Ni hak tidak Quran, hak tidak hadis. Baca pula zikir-zikir sekian-sekian pelik-pelik dengan lafaz hak pelik-pelik. Tunggu kata dulu boleh selamat. Boleh kau nak lagu ni. Allah Ta'ala kata, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Apa hak mereka reka-reka semua tu, apa yang mereka ada-adakan, dhalla anhum, lenyaplah dari mereka. Sama ada patung yang mereka sembah, sama ada amalan hak mereka dah buat selama ni, sama ada fadilat-fadilat hak mereka rasa tapi sebenarnya hanya direka-reka. Hilang lenyaplah semua tu. Yang tinggal pada masa tu apa yang benar-benar Allah kata dan apa yang Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak selamat hari akhirat, jalan dia tidak lain, dia tidak bukan kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi masalahnya atas dunia ni bala tak habis dah lah. Kita rakyat Quran dan Sunnah, dia mau panggil gelaran macam-macam pula. Tak apalah, biarlah dia mau nak panggil. Lok ke demo lah. Yang penting sebagaimana Nabi kata, Allah Ta'ala sebut awal tadi, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Siapa hak paling besar sekali persaksian? Allah Ta'ala yang akan bersaksi. Antara kita dua ni, siapa dia betul, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Aku mari Quran, aku mari hadis, aku berharap Allah Ta'ala terima amal aku berdasarkan Quran dan hadis. Kalau demo rasa selain daripada tu boleh pakai, selekailah, ikut demo lah. Akhirat esok kita akan jumpa semula depan Allah. Masa tu berbahagialah orang yang ikut Allah dan Rasul, dan hinalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua, zuriat keturunan kita daripada kesyirikan yang nyata dan yang tersembunyi. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita dan memberi hidayah untuk kita mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan beramal dengan apa yang Allah kata, beramal dengan apa yang Nabi SAW ajar, semoga akhirat nanti kita mendapat kebahagiaan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah kita sambung esok ayat 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.